Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari sesi 6 kumpulan 2 ingin membentangkan topik 6 iaitu agama dan kepercayaan. Kami ingin beritahu kepada pelajar tentang beberapa agama di Malaysia, terutama Islam sebagai agama persekutuan. Kami juga ingin membincangkan Islam dalam perlembagaan Malaysia serta Islam dan masyarakat. Selain itu, turut membincangkan tentang toleransi dalam pelbagai agama serta membentuk sebuah negara yang mempunyai ikatan perpaduan yang kukuh. Sesungguhnya, peranan dan pengetahuan rakyat tentang kedudukan agama Islam dalam perlembagaan di negara ini perlu diedarkan dan diperluaskan. Perbezaan agama dan kepercayaan. Agama adalah satu bentuk hubungan yang suci antara manusia dengan kuasa yang luar biasa serta adanya kepercayaan kepada kehidupan selepas mati dan kewujudan hukuman di atas segala perbuatan manusia. Kepercayaan ialah masyarakat itu mempercayai akan sesuatu perkara dan ini menjemalkan dengan wujudnya pantang larang dan adat-adat dalam masyarakat tersebut. Agama dan kepercayaan di Malaysia. Dalam konteks masyarakat berbilang kaum di Malaysia, setiap kaum terutamanya 3 kaum terbesar iaitu Melayu, Cina dan India mempunyai sistem dan agama kepercayaan masing-masing. Kepercayaan kepada Tuhan merupakan tunggak utama kepada perpaduan negara ini apabila ia diletakkan sebagai perkara utama rukun negara. Semua agama yang diamalkan di Malaysia seperti Islam, Buddha, Hindu, Kristian, Sikh dan Taoisme memiliki nilai-nilai mulia yang mengorak langkah ke arah perpaduan dan kesejahteraan, malah menjadi platform untuk kejayaan dan kekuatan rakyat Malaysia. Hakikatnya, kestabilan dan keharmonian yang sedia ada terjalin dalam masyarakat akan musnah sekiranya kita gagal memelihara keharmonian dan nilai moral yang dibawa oleh agama. Saya, Siti Hajar binti Rosmadi, akan membentangkan tentang perkembangan agama di Malaysia. Perkembangan agama di Malaysia. Pertama, Islam. Kedua, Taoisme. Ketiga, Konfusianisme. Keempat, Buddha. Kelima, Hindu. Keenam, Kristian. Ketujuh, Sikh dan lain-lain agama. Agama Islam. Apakah maksud Islam? Agama Islam ialah agama ciptaan Allah yang lengkap lagi sempurna dengan segala peraturan dan undang-undang yang merangkumi penyusunan kehidupan manusia, baik yang mengenai orang berseorangan, kekeluargaan, kemasyarakatan dan kenegaraan sekaligus menghubungkan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan alam sejagat bagi menjamin kesejahteraan, keselamatan, kesempurnaan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Panduan dan rujukan umat Islam. Manusia terdiri daripada unsur ruh dan jasad. Panduan umat Islam ialah Al-Quran, hadis dan sunnah, ijma' ulama dan qiyas. Seterusnya, kita beralih pula kepada hari penting dalam agama Islam. Hari penting dalam agama Islam. Pertama, bulan Ramadan. Kedua, bulan Syawal. Ketiga, hari raya Aidiladha. Keempat, Maulidur Rasul. Kelima, Nuzul Al-Quran. Dan keenam, Ma'al Hijrah. Agama Buddha adalah juga merupakan antara agama awal yang sampai ke tanah Melayu. Dalam konteks masyarakat Malaysia pada hari ini, kebanyakan masyarakat Cina di Malaysia beragama Buddha. Selain itu, masyarakat Thailand yang tinggal di negeri Kelantan, Kedah dan Perlis juga merupakan penganut Buddha. Dari segi sejarah, agama Buddha diasaskan oleh Siddhartha Gautama yang merupakan seorang putera raja dari India yang dikenali sebagai Shakyamuni. Ajaran Buddha menekan kepada beberapa kitaran kehidupan iaitu sila, renungan, kesedaran, mencapai sabodi terlepas daripada pusingan kelahiran atau nirvana dan hukum karma. Perayaan utama masyarakat Cina yang pertama ialah
Tahun Baharu Cina. Tahun Baharu Cina disambut secara besar-besaran oleh masyarakat Cina di Malaysia yang menandakan kedatangan tahun baru menurut kalender mereka. Orang Cina percaya bahawa ada 12 binatang yang menaungi kalender, iaitu tikus, lembu, harimau, arnab, naga, ular dan sebagainya. Setiap binatang ini memberikan signifikan dan tuahnya yang tersendiri. Yang kedua ialah Cap Goh Mei. Kebiasaannya, kira-kira 2 minggu selepas masyarakat Cina di negara ini meraihkan Tahun Baharu, ia akan disusuli satu lagi perayaan iaitu Cap Goh Mei yang turut dimeriahkan dengan letupan mercun dan bunga api. Yang ketiga ialah Pesta Tang Long yang merupakan perayaan tradisional Cina yang jatuh pada hari ke-15 di kalender lunar pertama 14 hari selepas Tahun Baru Cina sekitar penghujung Januari dan awal Februari. Perayaan ini menandakan berakhirnya sambutan Tahun Baru Cina. Yang keempat ialah Qing Ming. Perayaan Qing Ming boleh diamalkan 10 hari sebelum 4 April dan 10 hari selepas 4 April. Ini bermakna kaum Cina ada 20 hari untuk menunaikan tanggungjawab mereka, iaitu tanggungjawab memberi kehormatan dan peringatan kepada nenek moyang, ibu bapa dan ahli-ahli keluarga tersayang yang telah meninggal dunia. Yang kelima ialah Chung. Sama seperti Pesta Qing Ming dalam musim bunga, Pesta Chung Yung adalah waktu di mana seluruh keluarga berkumpul di kawasan perkuburan untuk melakukan amalan-amalan lama untuk memuja nenek moyang. Konsep-konsep penting dalam Buddha. Terdapat 3 konsep penting dalam Buddha. Yang pertama ialah hukum karma. Hukum karma merujuk kepada tindakan seseorang dalam kehidupannya yang lampau akan menentukan kehidupannya pada masa akan datang. Yang kedua ialah nirvana. Nirvana membawa maksud satu keadaan di mana manusia itu terlepas dari segala benda yang berkaitan dengan keduniaan. Yang terakhir sekali ialah Confucius. Confucius merupakan seorang ahli falsafah Cina yang menekankan kepentingan menjalankan tanggungjawab dan nilai moral dalam diri seseorang. Cuti keagamaan Kristian. Yang pertama ialah Christmas. Hari Christmas ialah hari cuti umum di Malaysia dan dirayakan lebih dari segi komersial tanpa banyak unsur-unsur kerohanian. Aktivis Kristian kadang-kalanya membeli ruang iklan di akhbar-akhbar pada hari Christmas atau Easter. Ini biasanya hanya boleh dilakukan di akhbar-akhbar berbahasa Inggeris dan tidak pada setiap tahun. Rencana pengarang biasanya membuat ucapan meraihkan Christmas. Yang kedua ialah Jumaat Agung. Jumaat Agung bukan cuti am kebangsaan, tetapi ia adalah cuti am negeri di Sabah dan Sarawak, di mana penganut Kristian ialah minoriti yang diberi hak untuk berhari raya. Kedua-dua negeri diberikan sesetengah taraf autonomi yang lebih tinggi daripada negeri-negeri lain dalam persekutuan. Sedangkan mereka dianggap politis on par dengan Malaya apabila mereka bergabung dengannya, dan Singapura untuk membentuk Malaysia. Terdapat 2 masyarakat. Yang pertama ialah masyarakat Sarawak. Kaum majoriti di Sarawak meliputi orang Iban, Dayak Laut, orang Melayu dan Melanau. Amnya orang Iban tidak mempunyai agama yang tertentu. Mereka masih lagi berpegang kepada ajaran animisme sejak dahulu dan setelah kedatangan kuasa-kuasa barat. Sebahagian besar masyarakat Iban beragama Kristian. Bagi masyarakat Melayu di Sarawak, mereka berpegang kepada ajaran agama Islam. Bagi masyarakat Melanau pula, mereka asalnya merupakan pagan, iaitu tidak mempunyai pegangan agama. Bagaimanapun, selepas pemerintahan Kesultanan Brunei dan pemerintahan keluarga Brooke, ramai antara mereka yang memeluk agama Islam dan Kristian. Yang kedua pula ialah masyarakat Sabah. Masyarakat Kadazan Dusun ialah masyarakat terbesar di Sabah yang memegang kepada kepercayaan animisme. Masyarakat Kadazan Dusun percaya tentang kewujudan syurga dan neraka.
Bagi orang pagan, mereka percaya bahawa sesiapa yang mati, rohnya akan dibawa pergi ke Gunung Kinabalu, dan mereka juga mempunyai upacara pemujaan seperti keamatan, iaitu pesta menuai yang dilakukan oleh Bobo Hizan, iaitu seorang bomoh perempuan. Bagi masyarakat Bajau, hampir semua dalam kalangan mereka beragama Islam. Mereka mengamalkan upacara agama seperti berkhatan, akad nikah, khatam Al-Quran dan lain-lain. Kajian pada tahun 1950 menunjukkan hampir 75% masyarakat Bajau telah pun memeluk Islam lantaran peranan yang dimainkan oleh Kesultanan Brunei pada ketika itu. Bagi agama Hindu pula, tiada pengasah. Tidak ada juga wahyu yang diterima oleh pengasah daripada Tuhan. Sebaliknya, agama Hindu adalah lebih kepada usaha mencari dan menemui Tuhan dalam hidup. Malah, istilah Hindu itu sendiri adalah istilah yang diberikan oleh orang luar kepada amalan spiritual yang menjadi sebahagian daripada budaya, falsafah dan cara hidup penduduk di Lembah Sidhu, Sungai Indus, sejak lebih 5,000 tahun dahulu. Hindu ialah agama ketiga terbesar di dunia, dengan lebih kurang 900 juta penganut. Kira-kira 890 juta daripada bilangan itu tinggal di India. Agama Hindu merupakan agama utama di benua India. Meskipun India dianggap sebagai sebuah negara sekular, agama Hindu menjadi agama rasmi negara Nepal. Dengan peredaran masa, dua cabang utama tumbuh daripada agama Hindu, iaitu agama Buddha dan agama Jain. Apa yang menarik tentang perkembangan penjajahan, peperangan atau sebarang bentuk keganasan, keamanan, kasih sayang, simpati, kemanusiaan dan kebajikan merupakan daya tarikan agama Hindu. Kemana sahaja orang Hindu pergi, mereka telah memperkayakan dengan meningkatkan kebudayaan dan tamadun tempatan secara semula jadi tanpa sebarang paksaan. Maka, tidak ada keraguan bahawa India dan agama Hindu merupakan ibu ketamadunan di timur. Malah, kini telah terbukti bahawa idea-idea Hindu juga telah mempengaruhi Great Purba, pusat kelahiran tamadun barat. Cuti Hindu. Keluarga Hindu Pakistan memberikan doa dan lilin ringan ketika mereka menandakan Diwali, festival lampu. Penganut Hindu memperingati banyak hari cuti dan perayaan yang suci. Beberapa yang paling terkenal termasuklah Diwali, perayaan cahaya, Navaratri, perayaan kesuburan dan penuaian, Holi, perayaan musim bunga.